Rasa dia nak hire tu ada benda yang dia nak. Betul. Dan kita kena ikut. Tak apa, lupakan. Maknanya saya bukan director tu lah. Dia orang boleh percaya dia director lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam program kita mengumpulkan figura-figura penggiat-penggiat filem ternama, legenda-legenda saya boleh katakan, dan juga orang-orang yang telah menempa nama besar sebenarnya, dan juga orang-orang industri filem yang bukan pengarah juga, DOP, arwah Filus Ghazali kalau kenal apa semua, so, Sifu kan. Tapi tujuannya program ini sebenarnya tak ada stesen TV atau pihak yang mendokumentasikan orang-orang filem yang dah buat nama. Jadi inisiatif kita sekarang ni, kita sedang mendokumentasikan diorang. Kita nak kenal supaya menjadi inisiatif dan juga motivasi kepada. Bila kau bermula industri filem? Industri filem saya start 2007. 10 hari bulan 10 hari bulan 2 2007. Itu selepas engkau graduate ke apa? Hari saya graduate. Pagi saya graduate, malam saya buat filem dengan Indra Cik Muda. Saya punya cikgu lah. Filem apa tu? First Pierre Andre direct 9 September. 9 September tahun tajuk. 2007 tu. Filem Pierre. First filem Pierre. Bawah sini, Metroville punya produk. So Abang Indra yang ajak kau? Abang Indra, sebab kenal Abang Indra masa saya study. So saya pergi dia suruh kau jadi apa? Camera assistant lah. Camera assistant Abang Indra lah. Saya start dengan camera assistant. Saya buat second assist. Sampailah saya buat first assist dalam 3-4 tahun macam tu. Lepas tu baru saya buat DOP. DOP saya 6 ke 7 tahun macam tu. Tadi yang kau cerita assistant tu, assistant director ke assistant DP? Assistant DP. Assistant DP. Alright. So kau assistant DP saja lebih kurang dalam 3 tahun. 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun. Tu dalam 20 filem lebih kat. Kau belajar Akademi TV3, ambil diploma in broadcasting. Tapi dia ada filem, belajar filem tak kan? Ada belajar filem tu, dia elective. So kita boleh pilih kan. So saya ambil filem lah. So bila ambil filem, kita concentrate filem. Lepas tu habis study tu Indra offer kan, follow dia. Saya pun tak fikir banyak, saya follow lah. Maknanya kau terus terjun dalam filem punya filem. Bukan drama ke tak ada. Terus filem ikut Abang Indra lah. Saya buat terus, lepas tu ikut Indra je. Ikut Indra, ikut Mak Nur Kasim, ikut ada Mak Saleh, ada kan. Pak Filus ada kat sekali, tak salah saya. Lepas tu banyak DP luar pun banyak kan. DP luar tak kira lah, dokumentari. Masa tu selalunya feature film lah. Feature film lah banyak. Feature film dengan dia orang buat series ke apa dulu kan. So itu lah, tapi banyaknya dengan Indra Cik Muda. So bila kau betul-betul dapat pegang title DP? Betul, pegang title tu 2000. Saya rasa 2010 macam tu. Filem apa? Filem saya first filem dulu Keramat tau. Filem Keramat, director Azhari Zain tak saya. Siapa punya? Metroville juga. Saya banyak shoot dengan Metroville tu. Sebab Indra banyak dengan Metroville kan masa tu. So saya dengan dia orang tukar director, saya join. Lepas tu kalau Metroville tak shoot, saya shoot dengan luar DP lain atau yang jumpa Makno, jumpa DP lain lah, maknanya yang luar kan, Mike Mascam dulu apa. Itu dah sampai 2010 macam tu. So lepas 2010 tu, daripada DP tu, berapa tahun tak kau jadi DP tu? Saya jadi DP dah masa tu 6 ke 7 tahun. 6-7 tahun jadi DP kan? Jadi DOP. So keluar negara pun ada orang panggil? Keluar, saya shoot luar
Tak ada. Yang daripada dalam negara nak shoot luar ada lah. Daripada dalam negara Ada, nak shoot kat luar. Oh, okey. Kan. Pada yang luar tak ada lah kan. Yang betul-betul dia panggil production Pada luar tak ada. Adalah satu Singapura lah, Thailand lah, tapi dia punya currency pun tak cantik masa tu kan. Dia orang punya ni tak tahu dia ambil kesempatan ke apa, kita tak tahu kan masa tu kan. Saya tak join lah kan. So 2010 kau jadi DP, berapa filem dah kau buat selepas tu? Saya buat filem saya rasa dalam 20 lebih filem lah. Kat 30 filem kat. Kau jadi DP? Jadi DOP je. DOP je Siapa lagi director, siapa lagi yang kau bekerja tu? Masa tu saya banyak dengan Azhar Zain, Ismail Bok Hashim, Hashir Rejab ada. Wah, tu semua Metro Webnya tu. Lepas tu Rahila Ali pernah. Lepas tu ada banyak Ira Rahman. So saya waktu tu dia tak ambil husband dia ke tak kahwin lagi? Lepas tu dia ambil husband dia lah. Saya first film dia saya buat. Lepas tu dia ambil husband dia lah. Husband dia kan. Lepas tu 7 tahun 7 tahun lah. 6 tahun 6 ke 7 tahun macam tu. Sampai 2017 macam tu lah 2016. Saya start sampai Metro Web dah tak ada keluar. Saya buat itu, saya pernah buat cerita luar yang saya buat ada tajuk bukan Mak Kilau, apa Rentak The Iban Warrior, yang tu pun tak keluar. Yang mana saya buat luar daripada Metro West tu adalah 2-3 barang yang tak keluar. Saya tak tahu dia orang buat apa dengan benda tu. Masalah producer kan. So adalah dia orang punya ni kan. Tu saya sayang juga lah. Sebab kadang benda yang kita shoot selepas pada kadang yang kita shoot yang benda tu yang saya rasa macam ada macam ada value tu, tapi team pula tak elok kan. Team maknanya team tak serius kan. Bila saya shoot yang biasa-biasa ni, shooting tu habis. Dan benda tu pun keluar kan. So kita boleh tengok kan. Yang lepas benda tu ada juga lah 2-3 filem yang saya shoot gagal lah. Gagal. Tapi sampai sekarang saya memang DOP je. Bila saya direct ni, bila cerita saya je. Okey, alright. Kita pergi ke arah tu. Tahun 2007 macam mana kau boleh terdetik aku nak buat satu filem, aku nak direct? 2017. 2007 saya baru budak-budak. 2017 kau terdetik macam mana aku nak direct filem ni, aku tak puas hati, maksudnya aku nak macam mana timbulnya benda tu? Saya selepas 10 tahun saya dalam industri filem. Saya shoot banyak yang macam popcorn movie lah. Maknanya untuk jual, untuk yalah yang semua komersial punya untungnya ni kan. So saya nak explore lebih tu tak boleh sebab saya bukan director kan. So saya DOP, saya explore untuk shot je kan. So saya rasa macam kita kena buat satu benda yang kita kena bagi ada satu benda yang ada manfaat lah. Maknanya ada cerita tu ada manfaat. Yang ada agak berat sikit ke kan, ataupun orang rasa orang tengok filem tu, orang nampak filem tu filem Malaysia, maknanya filem kita kan. Bukan selalunya kalau saya shoot ni dia orang akan bagi saya reference yang semua cerita luar lah. So nak follow cerita tu kan. Kalau kita nak follow, kita kena follow max terus. Betul. Jangan follow acah-acah kan. So saya sampai kadang dia orang bagi, kalau cerita racing bagi cerita, dia tengok ni Fast and Furious. Macam ni. Saya kadang saya tengok producer. Kadang saya tengok mampu ke dengan equipment kita ada. Kan berapa kau boleh spend ke kan. Kadang kita ni yalah, bila kita tak tahu ni masalah lah. Betul. Bila saya dah lalui itu banyak dalam 10 tahun. So saya rasa saya kena buat sesuatu. Bila terdetik tu saya rasa saya kena recall balik apa yang saya pernah cita-cita nak buat. Maknanya filem pasal silat kan, pasal warisan, pasal maknanya yang ada dalam Malaysia tau. So saya rasa macam kita kena, kalau aku tak start, tak ada siapa nak start. So itu kau punya permulaan tu. Saya cakap kita kena sacrifice dululah. Maknanya sebab tu saya buat tu semua dengan fund sendiri. Saya cari duit sendiri, saya cari sponsor sendiri, semua sendiri. Lepas tu panggil kawan-kawan yang nak bersama dengan saya kan, nak join saya kan. So saya bila dia orang nak join tu, so saya rasa macam maknanya dia orang serius lah. Maknanya dia orang maknanya dia orang ada jiwa jugalah apa yang saya nak buat tu kan. Sebab masa tu saya propose untuk buat filem, funding 3 tahun saya cari duit untuk orang fund.
Tak jumpa. Memang tak, bukan tak jumpa, ada nak bagi, tapi nak ubah cerita saya takkan ubah. Yelah, betul lah. Sebab tu saya nak pesan kepada director lah, saya cakap kan, kalau kita kena ada, director ni kena ada prinsip. Kan, walaupun dia yang, kalau kita dah nak cerita pasal survival, saya tak boleh cakap apa. Macam saya tak ada fikir pasal benda tu. Saya fikir produk tu apa, maknanya kita saja yang tahu kan. Producer tu dia nak keluar duit. Dia nak keluar duit, kalau dia rasa dia nak hire tu ada benda yang dia nak, dan kita kena ikut, tak apa, lupakan. Maknanya saya bukan director tu lah, dia orang boleh cari dia director lain. Macam saya nak buat sesuatu yang benda tu ada impak, yang bagi saya ada satu benda yang ada manfaat lah. So saya decide, bila cari dalam 3 tahun saya cari, tak dapat. Dan dia orang pun, bila dia nak ubah tu saya tak nak. Dia nak ubah cerita tu, ada love, ada ni, ada tu, apa semua. Lepas tu bila saya cerita pasal silat, dia orang punya gambaran cerita silat tu zaman-zaman purba. Kalau silat dia zaman purba kan, dia orang akan nampak look tu. Kita tak boleh nak bagi tahu macam mana kan gambaran yang kita nak buat ni kan. So okey, tak apa, saya lupakan. Saya nekat, saya cakap okey, saya run sendiri apa yang saya ada, dan saya pun ada equipment sikit. So saya tak risau benda tu kan. Dan saya panggil tim yang mana nak ikut, dan benda tu jadi dengan baik. Saya shoot pun 36 hari. Skrip daripada siapa? Skrip saya. Kau tulis sendiri skrip? Saya tulis sendiri. Saya tulis. Ada reference mana-mana ke? Tak ada. Saya pergi, bila tulis skrip ni, saya pergi apa yang dalam kepala saya tu, saya terjemahkan je. Saya terjemahkan, dan masuk hutan dalam berapa hari masa tu, 8 hari, seminggu lebih macam tu. Saya tulis draft dia. Saya tulis pun manual je, masuk tempat yang tak ada line apa semua. Tulis. Lepas tu saya balik, saya cari script writer yang boleh buat format skrip, susun balik untuk adjust. Kau buat tu dah ada dialog apa semua dah ada? Dah, saya dah buat sikit. So bagi dia enhance. Bila enhance pun lagi cantik. Bagi supaya artis tu faham apa yang dia nak cakap. Betul. Dan bila dah siap benda tu, saya revise lah. Maknanya cakap cara yang kita boleh cakap, bukan cakap ikut ni kan. Kadang skrip tu panjang, saya buang reaction daripada skrip tu. Tak payah cakap on direction. Visual aku bercakap. Kau kena react apa yang maksud dialog tu kan. So saya buat macam tu. Saya shoot tu dalam 36 hari. Dan saya buat pun ikut yang masa tu tengah viral kecoh pasal kerja 12 jam kan. Ya betul. So saya buat, saya praktik dulu sebelum saya menyalak dekat FB. Saya praktik, saya buat dalam 12 hours. Kadang saya shoot tak sampai setengah hari. Kau ikut juga kempen tu saya ikut sebab saya nak buat. Sebab kita kena buat dulu. Sebab selalu kita tengok, saya naik dekat page, kadang orang yang bercakap pasal 12 jam tu pun saya tengok dia orang syuting. Kan? Kadang di OP, kadang ni kan. Asal tak langgar. Saya cakap, dia dah lebih 12 jam. Langgarlah kalau berani. Tak berani kan, sebab apa? Survival kan. Okey, so saya buat sendiri. Saya buat, dan saya tak nak kru saya pun teruk kerja kan. So saya kerja dalam 12 jam. Saya 12 jam dan kadang kurang daripada tu. So saya praktik. Maknanya benda tu praktikal. Dan cerita buat cerita action kan. 35 hari. Waktu kau punya pre-pro panjang tak? Maksudnya pre-pro saya nak ikutkan dah kalau script reading tu dalam, saya rasa dalam sebulan sebelum lah. Tapi pre-pro betul dia dah 3 years lah kan. Saya reki tempat apa semua. So pre-pro yang involve pihak lain maksudnya sebulan lah. Sebulan sebelum. Sebulan tu memang penuh. Penuh, dan dia orang pun training apa semua. Yang ada yang pasal yang training silat apa semua sebelum tu lah. Sebelum tu. Maknanya yang sebulan tu bila dah nak dekat syuting. Maknanya pre-pro tu untuk budak-budak training fitness apa semua 3-4 bulan sebelum. Masa saya pergi reki, saya pergi lock tempat apa semua, sampai sebulan tu baru saya bagi full team untuk involve. Apa cabaran kau waktu kau dah, ada tak halangan waktu pre-pro tu ataupun waktu script reading tu, halangan pada diri kau? Aku rasa dah susah nak jalan. Okey, yang tu selalu orang tanya lah. Tapi saya bersyukur, saya tak ada halangan langsung sampai habis syuting. So saya syuting 36 hari, down day 3 hari. Every Jumaat kita down day. So kita orang akan shoot, maknanya 3 shooting days tu dalam 33 hari. 33 hari. Satu hari berapa scene lebih kurang? 3 scene, 4 scene macam tu lah. 3-4 scene macam tu lah. Location berlambak. Kalau tengok filem tu, gudang, sawah, bendang, rumah, pasar.
Bersepah-sepah. Tapi kita orang shoot tak bersepah. Kedah. Dekat Kedah. Saya shoot kat Kedah, 100% Kedah. dekat Kedah lah. Kedah. Alhamdulillah. Lepas tu halangan tu tak ada. Halangan saya cuma financial je. Financial tu based on maknanya kita untuk cari apa orang panggil cari funding je. Tapi benda tu dah selesai 3 tahun tak ada kan. So decide funding sendiri lah. Kan. So apa yang saya ada kat office. Dan yang bagus tu saya ada kawan-kawan yang baik lah. Maknanya untuk join sama. sama. Kamera sendiri? Kamera sendiri ada. Kamera saya pakai Red Dragon 1. Ada 5D. Lepas tu saya ada GoPro, ada kamera-kamera kecil lah. Kamera kecil pun saya pakai. Kalau grading pun semua boleh? Boleh lah. Kalau saya tak tahu, tapi kalau saya tengok dekat sinema tak perasan lah. Saya lah tahu. Kita orang tak perasan. Teknikal pun kau letak tu, kau boleh beza. Tapi saya masa tu saya memang concentrate dekat post tu lama lah. Post sama Post saya buat dekat satu KL Post. Dia orang pun buat Orang Tu Jaga sebelum tu. Dia orang pun memang support lah indie punya macam saya buat ni. Dia orang pun tak tu sangat lah. Maknanya dia orang komitmen tu boleh. Maknanya saya suka kerja orang yang ada komitmen yang betul. Kadang murah tapi komitmen tak ada. Saya dah kena. Dia tahan filem saya 5-6 bulan. Saya tanya macam mana filem 5-6 bulan tak settle. Rupanya dia ada internal problem lah apa semua. Okey, tak apa, saya ambil tapi kena bayar juga. Yang tu antara cabaran dia lah. Tapi saya tak peduli lah yang tu kan. Saya bayar je. Saya ambil filem tu, saya buat balik. Pergi cari pula editor. Call lah Indra bang, siapa yang kita boleh suggest. Saya buat lah. Buat semua Lone Ranger lah masa tu. Bila siap je filem tu, bila first kau preview lah, apa kau punya rasa? Aku nak tanya kau punya rasa. Kau jangan cerita waktu gala kan. Waktu gala nombor 2 waktu dah siap tu. Masa dah siap saya rasa personal lah waktu. Personal saya rasa ada ke orang nak tengok cerita saya ni first. Itu kau rasa Saya rasa ada ke orang nak tengok sebab saya dah kena benda ni sebelum. Dah orang cakap cerita silat tak ada orang nak tengok. Lepas tu cerita ni kita kena improvise real, tak boleh. Lepas tu benda ni dah ketinggalan. Macam orang cakap. Benda tu semua cakap sebelum saya shoot lagi. Lepas dia orang cakap tu yang saya nak buat filem tu. Tapi bila dah tengok, lepas tu bila saya dah tengok, jadi juga filem aku buat ni maknanya dalam tempoh dalam 5 years tu keluar filem tu, siap filem tu, dia cakap dah nampak rupa. Masa tu saya buat editing offline. Saya dah nampak awal tu 2 jam, lepas tu saya trim. Saya duduk dalam editing tu dalam 10 hari untuk trim jadikan sejam 40 minit. Memang saya buat benda yang sama. Saya kerja dengan editor tu pun bawah 12 jam kan. Saya cakap dia, aku nak ambil time kau dalam 10 hari, 8 ke 10 hari untuk solid ikut saya punya cutting, bukan ni lah. So dia spend dengan saya. Dan bila keluar tu dia pun tengok, dia pun terkejut sebab dia susun editor dia akan susun lain. Dia akan version dia. Okey, saya cakap awak layan je dulu. So bila saya masuk barulah jadi cincang ke depan belakang apa semua. So jadilah filem tu. Dia kata baik ni kan. Dia kata tak apa, kau layan je. Lepas ni kau trim lah apa yang kau nak trim, apa yang kau nak enhance. Yang ni dah boleh sebab saya dah lock feature kan. Bila lock picture barulah lepas settle tu barulah saya send dekat KL Post untuk buat color grading, sound apa semua. Tapi adalah sikit-sikit cacat kan. Apa yang kita spend yang tu lah kita dapat kan. So yang tu lah saya nak dapat. Ini masuk wajib tayang? Masuk wajib tayang. Saya send. Orang wajib tayang tengok, pihak-pihak panggung tengok macam? Saya tak sangka lah dia orang datang untuk tengok filem tu. Ramai. Masa saya pergi tu, saya cakap wajib tayang ni. Wajib tayang tu. Saya ingat tu normal. Rupanya bukan. Ya kan. Saya ingat benda tu normal. Tak. Dia kata maknanya semua orang ada masa tu. Betul. Sampai panggung kan. I cakap toge panggung semua ada ni. Lepas tu semua datang tanya saya. Tanya. Benda tu masa tu wajib tayang tu tak siap habis lagi. Sound pun tak cukup lagi apa semua. Tapi dia orang dah nak tengok untuk dapatkan tarikh tu kan. Betul. So dia orang happy lah. Dia orang suka. Lepas tu pada 65 jadi 75 panggung masa tu. Saya ingat masa minta 65. Saya tak minta. Dia orang bagi. Dia orang bagi terus. Dia orang bagi tu 65. Saya kita pun 65 Lepas
lepas daripada tu 75 pula. 75 saya cakap lemok. Tapi saya masa tu bagus lah panggung banyak. Rupanya bila panggung banyak VPF duit lagi banyak. Betul. Kan? So sebab saya buat sebab saya buat filem tu A to Z kan. So saya pergi sendiri LPF sebelum saya dapat distributor kan. Saya pergi sendiri, saya pergi check apa semua keluar masuk, pergi Finas naik turun Finas. Dan saya sedih sikit lah pasal Finas masa time tu. Bukan Finas lah, maknanya yalah pengurusan ke saya ada masalah persatuan masa tu. Kan kita kena cop SPP kan. Yang tu salah satu benda yang pasal kau dah siap filem tapi kau tak ada SPP. SPP tu ada sebelum tu nak buat. Tapi saya kru tak ramai. Dia orang tak nak cop. FDM dia cop saya. Okey. Kan ada dua lagi. Yalah. Dua lagi tu tak cop. Sebab artis saya bukan artis semua. Ada 3-4 orang. Tak kena bagi cukup 7. Wah, saya macam alamak. Lepas tu lagi satu yang kerja filem kan. Kena ada 20 orang. Sebab buat filem kena ada 20 orang. Dia orang tak renew lah apalah kan. Dia orang tak sebab saya punya kru tak sampai berapa belas orang tak sampai. Yalah. Saya cakap dia orang tak sign. Saya kena penalti pula masa tu. Bila saya dah shoot juga. Kenapa rasa kenakan penalti gitu Saya kena penalti. Saya kena 1,000 pada RM50 je SPP tu. Cabaran. Cabaran lah. Tapi bagi saya langgar je semua tu tak apa. Saya bayar. Dalam keadaan teruk tu kan, saya cakap tak apa. Kan, tapi saya nak proof lah benda yang saya buat ni ada benda lah. Cerita yang 75 panggung tu, macam mana kau dapat fund pula nak pergi distribute ni? Tak ada, saya tak dapat fund. 75 panggung tu saya jalan cari duit sendiri semua. Sebab saya punya funding masa tu saya kena kencing lah tu. Yang tu saya kena tipu lah. Maknanya dia kata dia nak buat untuk saya punya marketing, semua promotion semua, tapi dia dah ambil trailer saya masa tu. Dia dah cari duit, dia dah dapat duit pun. Kan dia kata okey. Daripada satu orang ni. Kan saya pun tengah buat kes juga lah ni kan. So saya buat, lepas tu rupanya saya tak tahu kan, kita bagi je barang kita. Rupanya dia pergi cari duit dengan trailer saya unofficial lagi. Dia dah dapat duit lah. Dan dia dapat duit dan benda tu tak spend untuk saya kan. Saya macam okey tak apa. Saya cakap bila hari nak dekat tayangan tu, galas dia tak semua dia orang tak boleh spend. Saya kena spend malam tu, malam sendiri saya punya sign. Saya dah susah hati pasal malam tu. Waktu gala filem tu petang tu baru bayar apa distributor call saya cakap dia orang tak nak settle lah alamak. Tak apa, berjalan macam biasa bro. Nanti gua datang. Saya pergi settle lah. Pergi sebelum malam gala, tidak malam gala tu pun tak ada. Saya dah ambil sampai 2-3 sinema kan. Kononnya ada orang akan settle benda tu. Tak ada. Kan. Lepas tu dengan TV pun tak masuk. Yang katanya TV kan. Maksudnya promotion tak berjalan dengan betul. Tak betul. Maknanya jalan tu tak kena. Tapi saya alhamdulillah saya punya promotion tu saya buat manual melalui FB dengan IG. Media sosial, lepas tu blogger semua duk support saya. Dia orang pergi premier tu. Kadang bukan saya invite, dia orang panggil, dia orang tahu benda tu, dia orang datang kan. Sebab yang kena invite kadang kena bayar apa semua tu kan. So yang mana yang datang lah, yang independent punya apa orang panggil press kan. Dia orang datang. Dia orang buat review apa semua. Lepas tengok, saya pun terkejut. Sebab saya tak kenal dia orang. Dia orang ni betul ke ataupun dia orang review ni ikhlas ke apa kan. Tapi rupanya benda tu betul. Rupanya orang suka cerita tu. Mana yang artis-artis yang deep sikit ni suka lah kan. Dia macam happy lah dengan hasil tu kan. Okey, selepas tayangan berapa lama bertahan di panggung? Sebulan bertahan di panggung. Saya takut 4 hari tu. Collection? Tapi collection tak memuaskan. Saya 700,000 macam tu je. 700,000 modal IG dengan FB, dengan kita orang punya tour sendiri. Dengan event-event budak silat buat, pergi sinema, pergi pakai tanjak, pakai apa. Itu kau spend ke dia orang buat sendiri? Dia orang buat sendiri. Dia orang call saya pergi. Tapi event so event tu macam kita plan. So saya pergi event tu dengan hello Aril, kita orang ada kat sini, kat Ipoh pergi. Okey Aril, ni kat Johor tu yang naik turun. Bukan ikut utara turun ikut flow biasa kan. Tak ada, ikut orang call. Ini naik turun. Naik Sabah Sarawak pergi. Kan. So saya macam maknanya Tuhan tolong cara itulah. 700,000 collection. TV station jual tak?
TV saya tak jual mana-mana lagi. Baru ni Al Hijrah je saya bagi, sebab Al Hijrah antara media yang support saya masa tu. Dia panggil saya selepas 10 hari dia orang pergi tengok sinema, ada dia punya staff ke CEO nya tu. Tengok terus panggil pagi untuk promote cerita tu. Saya pun terkejut. Show pagi dia tu kan. Show Assalamualaikum ke apa. So saya pergi. Kan dia orang suruh promote je, promote. Saya cakap, terima kasih lah je kan. Saya pun pergi lah. Lepas tu barulah start media lain, Jom Movie lah, apa semua tu panggil untuk promote Apa kejayaan filem Grant yang setakat ini, yang terbaru dan selepas? Yang paling kejayaan saya, efek dia dengan filem tu, salah satu dia orang tua, orang lama yang tak pergi sinema pun pergi sinema dengan berbusana dan pakai tanjak. Dan orang-orang muda, budak-budak, semangat tu, budak-budak kecil satu family datang sinema dengan pakaian busana kan. Saya macam terkejut. Saya cakap bertanjak kan. Saya cakap yang muda-muda ni ada semangat sikit pergi lah pakai tanjak kan. So rupanya benda tu jadi fenomena lah masa time tu. Dan yang keduanya, sekolah, ada satu sekolah private school, dia ada 200 branch lebih. Pada martial art yang sebelum ni dia tukar semua pergi ke silat. Saya terkejut. Dia siap panggil untuk saya pergi dia punya sekolah untuk screening dia punya, lepas dah tayang siap buat screening lagi dekat dia punya sekolah, dekat Cyberjaya private school lah. Kejayaan lain orang sekarang ni dah start buat video pasal action. Dan kejayaan yang paling saya tak duga tu sebenarnya bila orang putih boleh angkat kita lah. Yang tu je saya nak dengar. So bila saya apa yang saya cakap sebelum ni, maknanya benda tu dah terbukti kan. Orang kata orang tak nak tengok So saya tak sangka, walaupun sini collection kurang baik, tapi orang luar angkat filem tu dekat luar. Awal tu official selection je. Masa minta tu saya pun tak sure ni betul ke festival. Tak ada siapa apply dia. Festival tu DM kat FB Grant. Lepas tu saya baca, saya cakap betul ke ni kan. Lepas tu saya start communicate dengan dia. Bila communicate betul festival tu betul. Saya call siapa yang pernah involve dengan festival tu, saya call. Dia orang kata betul dia. Saya cakap okey, saya send link tu. So saya KL Post send link yang low res kan, yang ada watermark tu semua. Send kat dia orang, dalam tempoh dia orang nak tengok dulu. Dia orang, sebab dia orang dah tengok orang panggil trailer dengan news yang dekat kita punya tempat kan. So dia orang nampak macam ada benda baik ni kan. So dia orang minta, bila minta send dalam sebulan macam tu saya rasa. Dia bagi tahu kita dapat official selection je. Saya je masa tu official selection dah okey lah. Kan, official selection kan. Saya cakap, main kat sana ni. Tanah itu usul asalnya manusia, maka berpijaklah dengan rasa rendah. Tanah juga boleh memberi manfaat pada kita, dan tanah juga boleh membawa pada sengketa perang saudara. Saya kira ni baca agreement ni. Anak Pak Dayan ni tadi pergi masuk race. Lah ni kami mai nak tuntut hak kami je. Nama aja hutang tak kena bayar. Kok mana pun kena bayar. Hai, saya Ariel Abu Bakar dan saya mengharapkan director-director yang menghasilkan karya-karya yang baik InsyaAllah.